Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat membuat sedikit perkongsian selama 5 minit, insya-Allah. Saya akan ambil masa selama 5 minit untuk berkongsi sedikit tazkirah bersama dengan sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang ni, insya-Allah. Cuma saya nak ceritakan sedikitlah satu kisah yang di mana bukan kisah lah, nak cerita sikit, berkongsi. Semalam pergi bandar ke Mamang. Lalulah satu jalan ni. Jalan tu dia ada satu laluan je, bukan dua laluan lah. Selaluan je lah kan. Selaluan tiba-tiba ada sebuah kereta ni memontong daripada bahu jalan belah kiri yang laluan kecemasan tu. Allah, bimbang disebabkan oleh tidak sabarnya pemandu itu memotong di balik di sebelah kiri bahu jalan tu. Kita bimbang disebabkan sikapnya itu akan mengundang kemalangan dan juga mengakibatkan nyawa orang yang tergadai disebabkan tidak sabar seseorang itu. Jadi InsyaAllah lah berkisar dengan cerita yang saya cerita ni pasal seorang pemandu yang tidak sabar ni apa semua, betapa pentingnya sabar itu dalam kehidupan kita. Jadi betul orang kata sabar ni senang je nak lafaz pada mulut, tapi bila mana kita diuji untuk meletakkan sabar dan meletakkan KPI sabar dalam hidup kita tu, baru kita akan tahu betapa susahnya untuk kita sabar. Jadi insya-Allah hari ini saya akan berkongsikan tiga jenis sabar. Orang kata sabar ada 3 jenis. Ya, sabar ada 3 jenis. Kalau orang selalu kata sabar. Kenapa sabar ni? Jadi kita akan ceritakan sedikit, berkongsi sedikit. Saya akan berkongsikan sedikit 3 jenis sabar ini. Sabar yang pertama adalah sabar untuk melakukan suruhan Allah Ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Dan sabar yang ketiga adalah sabar dengan qada dan qada yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Baiklah, kita tengok pada sabar yang pertama, iaitu sabar melakukan suruhan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita melihat kisah Nabi Ibrahim dan juga anaknya, iaitu Nabi Ismail. Kalau kita tengok dalam surah As-Saffat yang dirakamkan mengenai kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail dalam ayat 102, yang di mana mafhumnya adalah berbunyi, ketika Nabi Ibrahim AS mendapat wahyu daripada Allah melalui mimpinya sebanyak 3 kali, sampai Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, ini wahyu daripada Allah Ta'ala ke? Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan yakin, ya, ini adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa benda wahyu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala ini adalah dia minta Allah Ta'ala hadirkan dalam mimpinya adalah untuk membunuh anak dia sendiri, iaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim ni bertemu dengan Nabi Ismail menceritakan mengenai mimpi yang ayahanda dia mimpi selama 3 hari ini, yang di mana Allah Ta'ala memerintahkan untuk Nabi Ibrahim membunuh anak yang dicintai olehnya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian apabila Nabi Ismail ni mendengar itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka wajib untuk kita turuti perintah itu. Maka Nabi Ismail jawab tanpa rasa gerun, tanpa rasa takut. Dia berjawab dengan confident bahawa, wahai ayahanda, wahai Nabi Ibrahim, wahai ayahanda, anda ini adalah suruhan daripada Allah Ta'ala, maka bunuhlah aku rela. Ini adalah sabar. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim nak melakukan suruhan Allah Ta'ala. Bukan satu benda yang mudah. Jadi sabar ni banyaklah. Sabar dalam melakukan suruhan Allah Ta'ala itu salah satunya, dan contoh yang lain adalah sabar dalam melakukan solat, sabar dalam berpuasa. Ada orang dah sampai maghrib dah berbuka puasa. Kenapa? Mereka tidak sabar dengan sampai nak tunggu maghrib dulu lah baru buka puasa, mereka tidak sabar. Ada juga yang solat, mereka tidak sabar dengan solat yang mereka kerjakan. Jadi insya-Allah tu yang pertama, iaitu sabar dalam melakukan suruhan Allah Ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan larangan daripada yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang di mana kita melihat bagaimana kisah Nabi Yusuf AS sendiri. Kita kenal Nabi Yusuf ni seorang yang tampang, yang handsome
kan. Jadi Nabi Yusuf ini sendiri diuji dengan sifat sabar, diuji juga dengan sabar, yang di mana datang seorang wanita yang cantik, yang kaya, datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia menutup pintu. Masa-masa itu beradanya antara Nabi Yusuf dan wanita itu sahaja, dan saat itu tak ada orang melihat ia, melainkan hanya Allah sahaja, dan juga Nabi Yusuf dan wanita itu yang dapat melihat apa yang berlaku dalam bilik itu. Kemudian apa jawab Nabi Yusuf? Sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Sampailah Nabi Yusuf dipenjarakan, dan Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya penjara ini lebih aku sukai daripada berkhalwat bersama dengan wanita itu. Maka ini adalah sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Banyak maksiat contoh lagi antara wanita-wanita dekat luar sana, iaitu sabar dalam menjaga aurat, menutup aurat. Itu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Kalau kita tak sabar, betul pakai tudung panah, kena pakai stokkan yang bersama, tapi kita sabar, insya-Allah ada hikmah yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Dan yang terakhir adalah sabar dengan qada dan qadar, takdir yang telah Allah Ta'ala tentukan. Ramai orang bila bercerita pasal sabar, mereka hanya mengambil poin yang ketiga, iaitu sabar dengan takdir Allah, sedangkan mereka lupa sabar untuk sabar untuk menjalankan tanggungjawab, menjalankan apa yang telah Allah tetapkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan sabar yang ketiga adalah takdir Allah Ta'ala. Betul, ujian ni Allah datangkan kepada setiap hamba dia, dan selepas ujian itu Allah akan mengangkat darjat hamba ni bagi hamba ni yang bersabar. Dan takdir juga ada dua, takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Betul, bila mana kita diuji dengan kehilangan, contoh kehilangan orang yang kita sayang, bagaimana untuk kita hadapi ujian ini? Perlukan kesabaran. Bukan benda yang mudah bila mana kita nak sabar dengan sesuatu yang kita sangat sayang benda tu. Tapi itulah bila mana Allah hantarkan ujian itu mengambil orang-orang yang kita sayang, itu tanda juga Allah nak suruh kita sabar. Dan di sebalik sabar itu, insya-Allah yakinlah pasti ada hikmah dia. Dan insya-Allah itulah sedikit perkongsian saya mengenai sabar, 3 jenis sabar. Moga-moga kita akan terus bersabar untuk menjalanilah kehidupan yang telah kehidupan yang sementara ini. Orang kata kehidupan ini hanya transit. Kehidupan sebenar kita bila kita mati nanti. Selepas kematian, orang Islam yakin selepas kematian akan ada kehidupan. Tapi orang yang bukan Islam, mereka tidak yakin. Mereka kata lepas mati lah, tak ada benda dah. Tapi tidak pada orang Islam itu sendiri. Dan insya-Allah saya nak menutup perkongsian kita pada hari ini dengan salah satu surah daripada surah Al-Baqarah ayat ke-153. Mafhumnya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar dan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai dengan orang-orang yang sabar. InsyaAllah moga-moga perkongsian ini dapat memberilah manfaat kepada kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.